Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalender jenayah membuka tirai dengan laporan 2 beranak cedera ditembak baru-baru ini. Dalam kejadian pada 12.40 tengah hari, seorang lelaki berusia 21 tahun bersama ibunya cedera ditembak 4 lelaki menunggang motosikal dalam kejadian di Taman Kota Permai, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Dalam kejadian itu, seorang lelaki berkenaan dan juga ibunya dalam perjalanan pulang selepas menghadiri kes membabitkan dadah di Mahkamah Bukit Mertajam. Bagaimanapun, ibu mangsa yang berusia 43 tahun cedera di leher dan juga lengan kiri, manakala lelaki berkenaan cedera di dada kiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Dua beranak cedera selepas ditembak 4 lelaki menunggang 2 motosikal dalam kejadian di persimpangan lampu isyarat Jalan Song Bangkeng, berampinan Taman Kota Permai, Bukit Mertajam 12.40 tengah hari Selasa. Ketua JSJ Pulau Pinang Datuk Mazlan Kesah berkata ketika kejadian, mangsa berusia 21 tahun yang memandu kereta bersama ibunya berusia 43 tahun dalam perjalanan pulang ke rumah selepas selesai menghadiri perbicaraan membabitkan kes dadah di Mahkamah Bukit Mertajam. Ketika sampai di lokasi kejadian, datang 4 lelaki menunggang 2 motosikal dan terus melepaskan tembakan ke arah kereta mangsa. Ibunya leher dan lengan kiri, manakala lelaki itu cedera di dada kiri. Kedua mangsa yang dirawat di Hospital Bukit Mertajam dilaporkan dalam keadaan stabil. Osman Said, 61 tahun, jiran kepada Ketua Bahagian Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Pahang, Ahmad Rafli Abdul Malik, yang ditembak mati pada November 2013, memberikan keterangan di depan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Abdul Karim Abdul Rahman pada hari keempat perbicaraan kes Ketua Kumpulan Ajaran Sesat Tuhan Harun dan 4 pengikutnya terhadap tuduhan membunuh Ahmad Rafli. Harun bersama isteri ketiganya Azidah Muhammad Zul, pemandu mereka Syaizal Edi Nizam Syari dan 3 pengikut Jeffrey Safar, Su Mustafa Suradi dan Syamsinar Abdul Halim dituduh melakukan konspirasi jenayah dengan bersetuju antara mereka untuk membunuh Ahmad Rafli. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di Bandar Indra Mahkota 10 November 2013. Syamsinar bersama Su Mustafa dan seorang lagi yang masih bebas didakwa membunuh Ahmad Rafli pada tarikh, tempat dan masa sama. Bagi pertuduhan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan serta dibaca bersama Seksyen 34 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. 2 penuntut perempuan sebuah kolej di Batu Lima, Jalan Gambang, Kuantan berdepan detik cemas apabila diragut 2 lelaki bermotosikal hingga menyebabkan kedua mereka tersembam di atas jalan akibat terjatuh. Dalam kejadian kira-kira jam 1.30 petang itu, seorang mangsa luka pada badan manakala rakannya patah tangan dan mereka dibantu seorang wanita yang menjerit meminta bantuan penduduk taman berkenaan. Difahamkan kejadian itu tersebar luas melalui Facebook yang turut memaparkan rakaman kamera lita tertutup CCTV selama 8 saat dan mendapat kecaman pelbagai pihak yang meminta polis segera mengambil tindakan terhadap 2 peragut terbabit. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Abdul Aziz Saleh berkata kedua mangsa yang berusia 20 tahun itu dikejarkan ke Hospital Tengku Ampuan Afzan dengan bantuan orang awam untuk mendapatkan rawatan lanjut. Katanya polis sudah mengarahkan anggota unit rondaan bermotosikal dan anggota bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti IPD Kuantan untuk meningkatkan rondaan di tempat kejadian bagi mengelak kejadian sama berulang. Seorang konstebel polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Balik Pulau atas tuduhan meminta dan menerima rasuah daripada seorang wanita warga Indonesia tahun lalu. Hakim Sitarun Nisa Abdul Aziz kemudian membenarkan tertuduh Muhammad Syafarin Sulaiman, 24 tahun, diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin selain menetapkan kes disebut semula pada 23 Mac depan untuk serahan dokumen dan pelatihan peguam. Tertuduh yang berkhidmat sebagai anggota polis selama 4 tahun itu berhadapan 5 tuduhan meminta dan menerima rasuah daripada Lestari Budi Harto berjumlah RM2,200. Muhammad Syafarin didakwa mengikut Seksyen 16(a)(b) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Di mana kedudukan 2 lelaki yang melarikan diri itu berhubunglah dengan para polis yang terdekat. 2
Dua lelaki dipercayai penjenayah warga asing berusia 20-an hingga 30-an maut selepas dilanggar dua trailer apabila cuba melarikan diri daripada pemeriksaan polis di kilometer 216.2 Lebuh Raya Plus, Alur Gajah, Melaka. Kejadian pada 10 malam itu, dua suspek terbabit bersama dua lagi rakan mereka cuba melintas Lebuh Raya selepas memberhentikan kenderaan di lorong kanan Lebuh Raya, kawasan Lebuh Raya. Ketua Polis Alur Gajah, Superintendent Muhammad Ismail Muhammad Yusof mengesahkan demikian dan dua suspek maut di tempat kejadian. Terdahulu, 4 lelaki yang berada di dalam kereta itu ditahan anggota unit rondaan bermotosikal URB untuk pemeriksaan di Pekan Alur Gajah, namun bertindak agresif dengan merempuh motosikal salah seorang anggota URB menyebabkan anggota terbabit mengalami kecederaan. Buang kesempatan mana? Atas mana? Nama seorang Melayu. Yang tinggal di Bandar Tun Razak, Kampung Pasar Bandar Tun Razak. Dengan ceras. 6 individu yang juga sindiket perjudian komputer haram ditahan di sebuah kondominium di Bandar Baru Sentul. Serbuan pada 8.30 malam itu, setiap pelanggan disoal siasat berhubung pengetahuan bermain judi sebelum dibenarkan masuk ke kondominium mewah yang diubah suai menjadi kasino mini itu. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner R. Munusami mengesahkan demikian dan siasatan mendapati pelanggan akan dijemput ahli sindiket di tingkat bawah kondominium sebelum dibenarkan masuk ke rumah perjudian itu yang seolah-olah tidak berpenghuni. Bagaimanapun, taktik licik itu dihidu Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul yang melakukan serbuan mengejut di kediaman itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 4B-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sepasang suami isteri nyaris maut selepas ditembak sindiket pengedaran dadah dalam kejadian di Kampung Alur Bemban, Bukit Kecil, Tanah Merah, Kelantan. Dalam kejadian 9.20 pagi itu, tembakan yang dilepaskan seorang suspek tersasar sebelum mangsa berusia 38 tahun melarikan diri. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim mengesahkan kejadian itu dan mangsa berada di rumah sewa bersama isteri sebelum 4 suspek berusia 30-an yang menaiki kereta berhenti di hadapan kediaman mereka. Kes disiasat mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api, kurungan penalti lebih berat 1971 dan Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah untuk edisi 28 Februari 2015. Dengan itu, terus layari laman web harian Metro dan saluran YouTube untuk paparan video dan berita menarik hasil pengumpulan warga kerja Kruman Metro TV pada minggu ini. Untuk itu, jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Generasi muda perlu menghayati pengorbanan pasukan keselamatan terutama polis melalui peristiwa Balai Polis Bukit Kepong yang diserang pengganas komunis 65 tahun lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata mungkin ramai yang tidak sedar namun kemerdekaan dan kemakmuran dinikmati pada hari ini adalah hasil pengorbanan wira negara sebelum ini. Walaupun berlaku 65 tahun lalu, peristiwa berdarah yang mengorbankan 21 anggota polis dan polis bantuan yang sanggup berjuang demi mempertahankan balai itu kini menjadi simbol kedaulatan negara dan akan tetap diingati. Teks ucapannya pada Majlis Perhimpunan Pesara PDRM sempena peringatan Hari Polis ke-208 di Kompleks Galeri Darurat Bukit Kepong dibacakan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh. Turut hadir Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif dan Timbalan Ketua Polis Johor Datuk Ismail Yatim serta Ketua Polis Daerah Muar Asisten Komisioner Azman Ayub. Pada majlis sama, penganjur mengadakan persembahan berkaitan sejarah tragedi Bukit Kepong dan tahlil sempena peringatan Hari Polis.